Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muaimah Farhana akan mengajak kelas 3 Muawiyah dan 3 Mus'ab. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pula Mualimah Amizah Hatasha. Saya akan ajak kamu kelas 3 Muaz. Okey, untuk minggu ni kita akan belajar. Okey, untuk minggu ni kita masuk tajuk yang pertama. Minggu lepas kita skip tajuk yang pertama, kita masuk tajuk yang kedua kan. So minggu ni kita patah balik tajuk yang pertama. Okey, tajuk yang pertama, kemahiran saintifik. Dalam kemahiran saintifik ni terbahagi kepada 2 subtopik. Kita tengok subtopik yang pertama dulu, kemahiran proses sains ataupun singkatan dia KPS. Okey, KPS yang kamu akan belajar untuk tahun 3 ada 6. Jadi tengok betul-betul nah. Okey, yang pertama, memerhati. Kalau lah biasa-biasa kamu faham, memerhati tu macam mana? Memerhati mestilah kita nak perhati, kita pakai mata kan? Okey, untuk KPS ni memerhati, kita tengok maksud dia, mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena menggunakan deria. Menggunakan deria, kita ada berapa deria semua? Tak ada 5 deria, betul tak? Okey. Okey. Yang pertama, A, bau. B, rasa. Rasa ni terbahagi pada 2. Rasa pakai lidah 1. Rasa pakai kulit sentuhan 1. Okey. C, penglihatan. Penglihatan menggunakan mata. Dan akhir sekali, pendengaran. Okey. Tengok contoh. Sampah itu berbau busuk. Bau, kita bau menggunakan hidung. Yang kedua, kek ini lembut dan rasanya pun sedap. Okey, kalau kamu perasan lembut, macam mana kita nak tahu dia lembut? Mestilah kita kena pegang dia, kita kena sentuh dia kan? Okey, rasanya pun sedap. Rasa nak pakai apa? Rasa kita pakai lidah. Pemandangan dari puncak Gunung Jerai sangat indah. Pemandangan kita, kalau nak tahu pemandangan tu indah ke tak, kita kena tengok. Kita tengok pakai mata. Yang terakhir, bunyi letupan mercun pada malam raya sangat kuat. Bunyi of course pakai telinga. Tak boleh dengar pakai lain benda lain, kan? Okey, seterusnya tengok buah durian. Sedap tak buah durian tu? Okey, kita tengok satu-satu. Penglihatan menggunakan mata. Durian berwarna hijau. Okey, isinya berwarna kuning. Kulit durian warna hijau. Isi buah durian berwarna kuning. Kemudian bau. Buah durian berbau. Bau apa? Bau sedap, bau manis kan? Rasa menggunakan lidah. Isi dia rasa apa? Isi dia rasa manis. Okey. Sentuhan. Kulit buah durian keras dan tajam. Kulit dia keras dan dia ada duri. Duri tu tajam. Seterusnya, pendengaran. Telinga. Buah durian tak ada bunyi. Okey. Kalau kenderaan ke ada bunyi. Kalau mesin ke ada bunyi. Okey. Buah tak ada bunyi. So tak ada bunyi. KPS yang kedua, mengelas. Okey, mengelas ni apa? Mengelas ni asing lah, kita asing. Menghasilkan atau mengumpul objek atau fenomena pada ciri yang sama. Dikelaskan dalam kumpulan. Okey. Contoh yang mudah sebelum kita pergi slide yang seterusnya. Contoh yang mudah. Dalam satu kelas ada lelaki dan ada perempuan. Ada banin dan ada banat. Kalau kita nak kelaskan banin dengan banat tu macam mana? Ikut jantina. Okey. Sebelah kanan banin, sebelah kiri banat. Tu pun dikira mengelas. Okey. Okey, kalau kamu tengok contoh ni pula. Dalam satu kotak tu ada 4 segi, ada 3 segi yang dicampur-campur. Macam mana nak asingkan dia? Okey, kita asing mengikut bentuk dia. Nah. Okey, seterusnya. Kita boleh asing mengikut warna. Warna merah, warna hitam. Mengikut jenis. Okey. Dan mengikut sifat. Okey. Keras, lembut. Kalau warna apa? Merah ke, hitam ke? Asing dia dalam kumpulan yang tersendiri. Okey. Seterusnya, mengukur dan menggunakan number. Mengukur dan menggunakan number. Kita ukur. Ukur pakai apa? Ukur kena pakai benda yang ada skala. Kalau ukur pakai tali rafia saja tak ada skala, kita tak tahu dia panjang mana. Memerhati secara kuantitatif menggunakan alat pengukur. Alat pengukur ni alat pengukur yang standard. Okey. Menyatakan dalam bentuk nombor. Jadi bila kita ukur, kita boleh nyatakan berapa meter, berapa sentimeter, berapa milimeter. Kalau isi padu berapa berapa liter kan. Okey, kalau masak berapa jam, berapa minit. Okey, cuba tengok gambar ni. Ukur sebatang kayu pada pita pengukur. Okey,
Cuba tengok nah. Hujung objek diletakkan pada nombor kosong. Letak betul-betul dekat nombor kosong. Kedudukan mata yang betul. Kamu kena tengok daripada tengah. Tak boleh tengok daripada tepi. Tak boleh tengok dalam keadaan mata condong. Kena tengok straight. Kena tengok lurus pada garis lurus nah. Jadi panjang kayu tersebut adalah 9 cm. Okay. Kalau kamu baca kurang pada 9 ataupun lebih dari 9, maksudnya salah lah bacaan kamu. Okay. Kemudian membuat inference. Membuat inference ni adalah membuat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa ataupun pemerhatian. Kesimpulan itu mungkin benar ataupun salah. Membuat inference ni macam membuat kesimpulan awal lah. Jangkaan awal macam tu. Contoh dia. Nampak dah gambar tu. Dia terbaring atas katil, ada termometer kat mulut dia, dia selimut. Okey, kita boleh buat inference atau kesimpulan awal kita. Siti tidak ke sekolah kerana demam. Kerana demam tu adalah inference. Okey, kerana demam tu adalah kesimpulan awal kita. Suhu Siti meningkat kerana badannya panas dan demam. Okey, kerana badannya panas dan demam tu adalah inference ataupun tu adalah kesimpulan awal kita. Siti demam kerana dijangkiti oleh virus. Kerana dijangkiti oleh virus tu adalah inference ataupun kesimpulan awal kita. Okey. Seterusnya KPS yang keberapa dah ni? Meramal. Okey, membuat jangkaan awal peristiwa, membuat catatan awal. Meramal ni kita menjangkakan. Contohnya nampak mendung je hari ni. Mungkin nak hujan. Okey, jangkaan awal. Okey, tak tentu benda tu betul, tak tentu benda tu salah. Okey. Okey, contoh anak kucing ni. Kita kena ramal anak kucing ni. Selepas 2 minggu, saiz anak kucing ni semakin membesar. Okey, lepas 2 minggu dia mestilah membesar. Kalau dia mengecil maksudnya tak cukup makan kot, kan? Okey, jika tidak diberi makan, anak kucing akan mati. Kan? Betul tak? Kucing mana pun kalau kita tak bagi makan, matilah dia. Okey, kucing membuat bising. Kucing membuat bising ni maksudnya dia lapar. Kita jangkakan dia lapar. Kita tak tahu dia sakit ke apa, tapi kita jangkakan biasanya kucing kalau dia bising-bising tu dia lapar. Dia duk ngiau-ngiau tu maksudnya dia lapar. Jika berjumpa kucing lain, bergaduh dengan kucing lain. Biasanya bila dia jumpa hak yang tak sebulu dengan dia ni, dia gaduh lah. Berebut kawasan. Dia takut lagi kucing lain tu makan makanan dia ke. Jadi dia akan bergaduh. Tu ramalan kita. Okey. Okey, KPS seterusnya berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ni boleh komunikasi melalui macam-macam kaedah. Okey, melaporkan maklumat tentang hasil penyiasatan. Okey, melaporkan tu maksudnya kita kena berkomunikasi lah. Okey, dengan cara apa? Disampaikan melalui percakapan. Macam kita sekarang ni, percakapan, berkomunikasi lah. Penulisan, kita buat tulisan, kita buat laporan ke, kita buat karangan ke, kita buat rumusan ke. Melalui graf, gambar rajah, jadual, carta, lukisan ataupun model. Okey. Kalau kamu tengok macam mana pihak sekolah nak sampaikan kepada kamu hari ni ada subjek apa, belajar subjek apa, esok belajar subjek apa. Kita komunikasi dengan cara apa? Kita pakai jadual kan? Setiap tahun dapat jadual. Macam kita PDPR sekarang ni pun kita ada jadual kita. Jadi itulah salah satu cara komunikasi. Okey? Okey. Ni komunikasi ni menggunakan gambar. Gambar pokok jagung. Okey? Kalau kamu tengok gambar pokok jagung ni, pokok jagung mempunyai bunga dan buah. Nampak tak bunga dengan buah kat pokok jagung tu? Kemudian urat daunnya berurat selari. Daun dia panjang-panjang jadi berurat selari. Mempunyai batang tidak berkayu. Batang dia tak keras. Batang dia tak besar macam kayu balok tu. Batang dia kecil jadi batang tidak berkayu. Pokok jagung berakar serabut. Okey, dia berakar serabut. Jadi dia senang untuk dicabut. Ia hidup di atas darat. Nampak dia duduk atas darat, dia tak duduk dalam air. Okey. Tu cara untuk komunikasi. Habis tajuk KPS, kita sambung tajuk yang seterusnya. Kemahiran manipulatif. Okey, kita sambung dengan kemahiran manipulatif pula. Okey, mari kita tengok. Kemahiran manipulatif untuk tahun 3 ni ada 5 semua. So 5-5 ni kamu kena ingat.
Susah ke senang ke memang kena ingat. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama kena buat apa ni? Okey, menggunakan dan mengendalikan peralatan dengan betul. Okey, macam mana kita nak menggunakan dan mengendalikan peralatan dengan betul? Kamu kena tengoklah. Pilih peralatan yang sesuai. Contohnya kalau nak ukur tinggi, takkan kamu nak guna penimbang kan? Mestilah guna measuring tape. Betul tak? Tali penyukat. Okey, yang kedua, membaca skala peralatan. Baca dengan betul skala peralatan tu. Kalau untuk ukur berat jisim, kena guna gram ataupun kilogram. Dan yang terakhir, mengikut arahan atau kaedah yang betul. Dengar betul-betul cikgu cakap macam mana, dengar cikgu kata macam mana cara nak ukur dia, kamu ikut. Jangan ikut dan je. Macam Mu'alimah Farhana cakap tadi, kena start dengan, contoh nak ambil panjang apa, pensel. Kena start dengan kosong, letak betul-betul kosong. Jangan kurang daripada kosong atau lebih daripada kosong tu. Okey, kita tengok pula yang kedua. Mengendalikan eksperimen dengan betul dan cermat. Okey, mengendalikan eksperimen dengan betul dan cermat. Contoh dia, spesimen hidup. Kamu nak kaji tentang siput. Tumbuhan siput ke, nak tengok dia pembiakan siput ke. Okey, kamu nak tanda dia. Nanti nak lepas balik. Jangan dah tak mau guna dah habis dah. Buang dia dalam tong sampah. Pergi lepas dia balik kat mana kamu ambil. Lepas dia elok-elok. Okey, spesimen bukan hidup pun sama juga. Kamu dah tak mau, tolong buang. Okey, yang ketiga. Kemahiran manipulatif yang ketiga, melakar peralatan sains dengan betul. Okey, yang pertama, macam mana nak melakar peralatan sains dengan betul? Perlulah jelas dan betul. Kalau kamu lukis bunga raya, kamu ambil contoh bunga raya tu, nak lukis bunga raya warna merah, tulis buat warna merah. Ada 5 kelopak, lukis 5 kelopak tu. Jangan ada 3 je ke. Gunakan pensel dan kertas tidak bergaris. Guna kertas A4 pun tak apa. Jangan yang ada bergaris-garis macam buku kamu tu. Perlu cukup besar dan jelas. Ni lukis kecil-kecil. Kamu kena lukis kalau bunga matahari ke apa. Lukis sebiji-sebiji betul-betul. Dan labelkan mana daun, mana batang, mana akar. Dan bila dah label tu kamu gariskan. Okey? Yang keempat. Membersihkan peralatan sains dengan betul. Macam mana tu? Dah lepas kamu guna, contohnya kamu guna measuring cylinder ke, cylinder penyukat, kamu guna bikar ke, kamu guna apa-apa lah, spatula ke, kamu bersihkan setelah eksperimen selesai jalankan. Jangan biar je macam tu. Bersihkan betul-betul, guna sabun dekat sinki, bersihkan. Lepas dah bersihkan, keringkan dulu baru simpan pada tempat yang betul. Dah dalam makmal, dalam bilik sains ada dah label dah kan semua kan. So kamu ikut simpan tu. Dibersihkan dengan air dan dikeringkan. Kena keringkan. Jangan basah-basah terus disimpan. Nanti kamu buat rosak tak elok, okey? Yang terakhir, menyimpan peralatan dan bahan sains pada tempat yang betul. Macam saya dah cakap tadi, simpan semula pada ruang yang disediakan. Jangan nanti kamu ambil gunting, pergi simpan dekat mana? Kaunter pembesar. Lepas tu orang lain nak cari, tulis kaunter pembesar kat sini. Tengok kelak-kelak, buka-buka laci. Ada apa? Gunting. Tak mau macam tu. Kesian kat kelas lain. Mematuhi arahan penyimpanan. Kena patuhi arahan simpanan. Kalau dia kata letak dalam raga kau dalam bakul, letak dalam raga dalam bakul. Jangan pergi baling, campur ikut dan kamu je. Kamu pun pinjam kan barang kan? Bukan beli sendiri kan? Okey. So, habis yang tu kemahiran manipulatif. So, tugasan hari ni, saya dengan Mu'alimah Farhana nak semua murid tahun 3 untuk sediakan peta buih untuk 6 kemahiran proses sains tadi. Okey, kamu buat tengah-tengah tu kemahiran proses sains. Buat peta buih macam kita buat minggu lepas. Yang kedua, sediakan peta buih untuk 5 kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif dan juga kemahiran proses sains. Buat dua-dua. Dan dah siap tu, hantar gambar latihan yang sudah siap kepada guru subjek kelas masing-masing pada Khamis 4 Februari 2021. Kelas 3 Muawiyah dengan 3 Mus'ab hantar dekat Mu'alimah Farhana Syazwani. Kelas 3 Mu'az hantar dekat Mu'alimah Amizah. Okey, dan terakhir, kedatangan anda dikira selepas menghantar tugasan. Okey, akhir sekali sampai sini je lah pembelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi next week. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.